Baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani takwim, yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok perdiriannya. Alladzi khalaqal insana fi ahsani takwim, itu sifat pada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mana? Allazi khalaqal insana fi ahsani takwim, segala puji bagi Allah. Allah yang menjadikan segala manusia. Itu sifat pada Alhamdulillah, sifat pada Allah itulah. Maknanya masih lagi di permulaan kitab Minhajul Abidin, selepas daripada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah. Jadi kita ni masih lagi sambungan kepada Alhamdulillah. Kemudian di bawah tu masuk kepada wassalatu wassalamu. Tu barulah masuk kepada isi kandungan kitab Minhajul Abidin. Jadi terdahulunya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mana? Al-Malikil Hakimil Jawadil Karimil Azizir Rahim. Itu sifat kepada Allah Ta'ala belaka. Kemudian Allah Ta'ala mana? Allazi fataras samaa wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid daraini bi hikmatihi. Ataupun sifat kepada Allah. Ini sambungan sifat kepada Allah. Allazi khalaqal insana fi ahsani takwim, Allah yang menjadikan segala manusia. Allah yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok perdiriannya. Yang terlebih elok perdirian ni maksud apa perdirian? Perdirian ni maknanya bertukang dia tu. Bentuk dia saya ngaji ni, yakni bangunan dan bentukan pada zahir dan batin. Bangunan jadi pendirian ni mana? Bentukan tu lah. Bentukan tu. Tapi yakni pendirian hak kata Tuhan jadikan manusia dalam yang terlebih elok pendirian ni, yakni yang terlebih elok bangunan dan bentukan pada zahir dan batin. Sebab makhluk-makhluk Allah yang lain, contohnya binatang, lain kejadian dia. Adapun manusia ni kejadian yang elok, yang mana Allah Ta'ala jadikan manusia ni tegak berdiri. Tegak berdiri. Kemudian manusia ni pula hak tegak berdiri. Hak binatang ni Tuhan jadikan mukanya menghadap ke tanah, muka dia tu binatang. Manusia Allah Ta'ala jadikan betul pendirian, tegak pendirian. Manusia ni pula makan pula comel, makan dengan tangan. Binatang makan dengan mulut. Cuba kalau orang dia makan nasi, makan dengan mulut, Allah. Tapi binatang begitu yang Tuhan jadikan. Manusia comel kejadian yang Tuhan buat, makan dengan tangan. Kemudian manusia ni pula dihiasi dengan ilmu. Manusia ni dihiasi dengan kefahaman, dihiasi dengan akal.
Maknanya hak zahir hak batin memang manusia ni comel kejadian dia. Hak Tuhan jadikan. Tapi walaupun Tuhan jadikan manusia ni berdirian yang comel, bertukang yang comel, duduk tegak molek, makan pun comel, siapa taing sembahyang ketika sujud Allah Ta'ala perintah manusia letak muka di latar, syaratnya mestilah kepala tu lebih rendah daripada punggung. Tengok dia. Memang kejadian manusia kejadian yang paling comel bentukan dia. Tapi apabila sembahyang Allah Ta'ala perintah kalau rokok ni separah barunya antara punggung dengan kepala. Adapun pada masa sujud, syaratnya apa? Tankis. Tankis ni kalau kita sebut kok, syaratnya menungging, barulah sah rukun sujud. Dan memanglah kita sujud tu menungging. Nak ceritanya, kalau kita sujud sebelah hadapan kita tu tinggi, menyebabkan kepala kita yang kita letak tepat tinggi di hadapan dengan punggung tu jadi separah, tak sah sujud. Ada ni di depan tu tinggi, ni wak masalah je lah ni, kita tak jumpa perkara seumpama ni. Jadi di hadapan kita tu bukit sikit. Jadi bila kita sujud ke dahi kita rapat dah di bumi hadapan tu. Tapi oleh kerana bumi hadapan tu tinggi, menyebabkan kepala kita congek lah. Tidak ke bawah, jadi congek ke atas. Menyebabkan kepala kita dengan punggung tu jadi sama. Sama aras. Tak sama aras tau. Tidak sah rukun sujud. Syaratnya tankis, syaratnya menungging. Kemudian muka yang kita letak di latar tu syaratnya jangan berlapik. Syaratnya jangan berlapik. Muka, dahi itu sangat mulia tu, tapi letak di latar tempat pijak jangan berlapik. Tinggi punggung daripada kepala. Allah Ta'ala perintah kepada manusia yang telah jadikan yang terlebih elok pendirian, yang terlebih elok kejadian. Tengok sampai masa Tuhan perintah sujud seumpama tu. Kemudian dahlah sujud seumpama tu, rukun lain tiap-tiap rakaat sekali, rukun sujud 2 kali. Tengok. Sebab itulah orang sembahyang, orang yang benar-benar ni patuh, orang yang benar-benar terima sekalian perkara agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sembahyang pastilah orang yang benar-benar terima dan patuh kepada segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam sembahyang Allah Taala perintah sujud, dia sujud 2 kali. Jangan pula sudah sembahyang beri salam molek-molek, hukum Allah tidak sesuai, hukum Allah zalim. Hak tu sujud ke siapa saat ni? Saat ni sujud 2 kali kepada siapa? Kepada Allah yang menetapkan hukum syariat yang Nabi bawa, yang kekal sampai kiamat, yang Nabi kita Rasul yang terakhir. Tapi syariat hak datang dari Allah tu tak sesuai, mana Allah Tuhan yang kamu sujud tu tak pandai. Gitu jadinya. Jadi sujud apa pada Tuhan yang tak pandai? Dia panggil apa ni? Sujud adah tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, kita kena tahu sekalian syariat Allah Subhanahu wa taala. Adakah syariat Allah ni hanya ibadah semata-mata? Sembahyang, puasa, zakat, haji saja. Syariat Allah ni syumul, melengkapi muamalah, melengkapi munakahat, melengkapi janayat. Itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita bicara
nak kena tahu syariat Allah, nak kena kenal terlebih dahulu tuan kepada syariat yang kita panggil syari'. Syari' ni tuan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kadang-kadang kita ni syari' kita letak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa syari'? Siapa tuan agama? Siapa tuan hukum syariah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata Nabi itu syari', itu syari' majazi, bukan hakiki. Bukan syari', bukan tuan agama yang sebenar-benar. Cuma oleh kerana Nabi yang dilantik menjadi Rasul, utusan, bawa agama, bawa syariah, maka diletak Nabi ni sebagai tuan syari', tuan agama, tuan syariah. Tak salah, tapi bukan hakiki lah. Majazi dia letak je ke Nabi, bukan kata salah, bukan. Tapi kalau syari' hakikinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena kenal syari' ni, tuan ni kita kenal, bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang alim, yang hakim, yang khabir. Ni. Kemudian bila kita kenal Allah Ta'ala sebagai syari' tuan, Allah Ta'ala menetapkan syariah, kita terima bulat-bulat tanpa kira bicara, sebab kita kenal siapa tuan dia, Allah Subhanahu wa taala. Badan ni kenal syari', kenal Allah, kenal hukum syariah, menunjukkan, nak membuktikan ni kepatuhan kita, penerimaan kita sebenarnya jelas ketika kita sembahyang. Jelas ketika kita sembahyang. Ketika mana? Ketika kita sujud. Yang mana pendirian kita tegak, tapi sampai masa Allah perintah sujud, sujud. Itu bukti penyerahan kita, kepatuhan kita bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak sebenar ni, hak sujud yang kenal Allah, yang perintah sujud tu, yang kenal, yang mengetahui hukum hakam syariat Allah, yang bukan hanya ibadah semata-mata. Tapi timbul macam tadilah, sujud, kemudian beri salam, kemudian hukum Allah tidak sesuai, hukum Allah zalim. Mana zalimnya? Dah Allah Ta'ala perintah dalam Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan. Tuhan kata apa? Potong oleh kamu akan tangan pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Potong tangan, zalim gitu. Jadi mana sujud ni kepada Tuhan yang zalim. Ni panggil apa ni? Orang tak kenal Tuhan, kemudian tak kenal syariat Tuhan. Lepas tu nak tak nak pun siapa kita? Nak tak nak siapa kita? Tambuh boleh. Kita boleh kalau tambuh. Tapi keluar daripada bumi Allah, keluar daripada langit Allah Subhanahu wa taala, buat langit bumi sendiri. Dah pandai kita daripada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah ni zalim, hak Allah ni tak sesuai. Tak apalah, keluar daripada bumi Allah. Keluar daripada bernaung di bawah langit Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita orang sembahyang yang sujud seumpama tadi ni, terima bulat-bulat. Bukan masalah kamu nak ke tambuh, tapi kita orang Islam, orang yang tidak ada pilihan. Waktu kita dalam bab syariah agama Allah yang merangkumi Islam, iman dan ihsan ni, kita kena faham di permulaan tu lagi. Islamnya apa, imannya apa, ihsannya apa. Sebelum tu apa dia agama. Suti-suti tu kena ambil faham. Agama tu apa?
Kemudian komponen agama Islam, iman dan ihsan. Orang Islam dipanggil Muslim. Orang yang beriman dipanggil mukmin. Orang yang ihsan dipanggil muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah kasih kepada orang yang muhsin. Siapa Muslim? Siapa mukmin? Siapa muhsin? 3 komponen ni tidak boleh cerai tanggah barulah menjadi orang yang beragama. Tapi 3 ni tidak berlaziman. Orang Muslim tidak semestinya beriman. Orang Muslim tidak semestinya mukmin. Munafik orang Muslim tetapi tidak mukmin. Kemudian nak sah sebagai orang mukmin tak syarat Muslim. Ada ni. Atau kena balik kepada umbi bicara. Ini dah kitab Faridatul Faraid. Saya baca waktu duha pukul 9 nanti. Ada orang yang mukmin, percaya bulat-bulat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi oleh kerana ada kekangan, ada ketakutan, maka dia tidak berani nak menzahirkan sebagai Muslim dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Contohnya dia asal orang bukan Islam, duduk pula di perkampungan orang dia belaka, tak ada orang Islam, keluarga pula di kalangan hok keras pendirian dengan kekufuran tu. Jadi dia ni seorang ni dok. Tuhan campur keimanan kepada dia, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati dia betul-betul percaya kepada Allah, tetapi nak menzahirkan, pergi pejabat agama, mengucap 2 kalimah syahadah, keluar boleh surat akuan betul lah, pengesahan bahawa dia ni sudah masuk agama Islam, tak berani. Tapi hati dia betul-betul dah percaya. Nak sah seseorang sebagai mukmin tidak syarat 2 kalimah syahadah. Nak sah seseorang sebagai mukmin tidak syarat 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah tu hukum atas dunia, syarat untuk sah sebagai orang Muslim. Tu kena ngaji molek tu pula tu. Ada ni. Jadi nak sah sebagai orang mukmin tak syarat 2 kalimah syahadah. Tapi apabila tidak ada 2 kalimah syahadah, di zahirnya bukan orang Muslim, apabila mati pakai agama dia lah. Sebab Islam ni hak zahir, iman ni hak kepercayaan hati dengan Allah. Hak iman tak ada orang nampak. Ada ni. Jadi matinya sebagaimana zahir lah. Tapi di sisi Allah ianya adalah orang mukmin, balasannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya Muslim. Muslim tu bermulanya bila? Bermula daripada ibu bapa, kalau macam kita ni lah. Islam yang kita warisi. Jadi zahirnya orang Islam. Tetapi iman masing-masing lah pula. Iman tidak warisi. Islam betul lah kita warisi, iman kita tidak warisi. Iman ni kepercayaan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iman, Islam iman tu pula menjadi syarat untuk sah ihsan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ihsan ni anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan segala suruhan Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Syaratnya orang itu orang yang mukmin, orang yang beriman. Kalau orang tu hanya Muslim tapi mukmin yang tidak, akidahnya akidah terpesong, maka pengabdian diri sama sekali tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena tak molek 3 ni. Ni hak pengajian asas saja. Ada ni. Kadang-kadang hak ni boleh nak beza dah ni. Dan nak beza dah antara Muslim dengan mukmin. Pernah timbul dalam satu pengajaran, disuruh tanya kepada orang mengajar yang lain, cuba tanya orang mengajar, walau dia yang tak erti, bilakah bermula Islam seseorang? Kalau kita, mak ayah kita lah kita warisi.
Macam mana orang yang mengucap 2 kalimah syahadah sebelum belum sempat mengaji sifat 20, dia mati, nak tanam di mana? Cuba tanya orang yang mengajar. Orang tak tanya soalan tu. Soalan bodoh sangat kau panggil. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, belum sempat mengaji sifat 20, dia mati, nak tanam di mana? Apabila dia mengucap, dia orang Muslim. Bermulanya Islam kita ni ibu bapa. Bermulanya Islam orang yang asalnya bukan Islam dengan 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia mati, orang Islam. Ke bumi je di mana? Ke bumi dia kubur orang Islam lah. Tak kenal orang Islam. Jadi tak sempat mengaji sifat 2. Itu bab iman. Itu bab iman. Dan macam mana iman dia pula? Baru nak bicara pula. Bab tanamnya di mana? Dia orang Islam ke tidak? Orang Islam. Bermulanya bila? Mengucap 2 kalimah syahadah. Orang Islam mati tanah kubur orang Islam lah. Mana pun tak boleh nak beza antara Islam dengan iman. Yang kita ngaji sifat 2 tu cerita bab iman, bukan cerita bab Islam. Jadi Islam dia sah sebab dia mengucap dengan syahadah. Mati orang Islam, tanam di perkuburan orang Islam. Imannya macam mana? Sebab dia belum ngaji sifat 20. Apabila dia mengucap dengan syahadah secara zahir, tak ada paksaan apa-apa, kemudian hati dia betul-betul percaya dengan apa yang dia ucap, sah iman dia. Dipercaya kepada 2 kalimah syahadah tu secara dia lah, bukan secara orang mukmin yang lama dah, bukan, secara dia, secara orang yang baru masuk Islam. Dia asyhadu an la ilaha illallah, dia dengan sukarela dan dia tahu makna, dan hati dia pun percaya Allah Tuhan. Asal iman dia. Tapi dia kenal ada Allah sebagaimana kita kenal Allah. Tak akan kenal Allah macam kita kenal Allah. Tapi sah dah iman dia sebab dia percaya apa yang dia ucap. Allah Tuhan. Lepas tu kepercayaan dia lain tu salah lagi, dimaafkan sebab dia baru masuk Islam. Tak salahnya, tak berdosa, dia kena ngaji pula kemudian. Ini cerita mula-mula ni. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia faham makna secara zahir. Dan dia betul tak percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Dan dia kenal tak Nabi Muhammad ni sifat macam mana? Dia tak ngaji, tak kenal macam kita. Sah iman dia. Kemudian kena menghalusilah pula ngaji sifat 20. Sah iman dia. Di mati saat tu Muslim tetap dah. Dia mukmin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dia mengucap sukarela dan dipaham makna, tapi hati tak percaya kepada Allah. Hati dia ni sebut kata Muhammad tu fobia dah. Tak terima Muhammad ni. Muhammad ni orang tak pakar ni. Muhammad ni hati dia. Tapi kenapa dia mengucap? Dia nak berkahwin dengan orang Islam, dia mengucap lah. Ada ni. Islam dia zahir. Iman dia kita tak tahu waktu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia mati kita pakai hukum zahir dia orang Islam. Lepas tu di sisi Allah dia kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sebab apa? Sebab dia tak terima Allah, tak terima Nabi, hati tak terima Allah dan Muhammad. Cuma dia menzahirkan syahadah kerana nak berkahwin, contoh dia. Ada ni. Tapi kalau dia mengucap dengan syahadah, betul-betul dia percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad tu utusan Tuhan, sah iman dia. Walaupun dia kenal Allah, kenal Nabi Muhammad ni, tak sama macam kita sebab dia baru. Kepercayaan ni masih lagi salah, dimaafkan sebab dia jahil. Jahil maaflah sebab dia baru masuk Islam. Jahil kita orang Islam lama ni, Islam yang kita waris sini, tak maaf jahil kita, jahil dia maaflah. Padahal nak cerita bezanya antara Islam dengan iman, baru pergi pada ihsan. Kalau di sini pun tak boleh nak beza, nak cerita bab agama macam mana? Cuba tanya orang mengajar tu, di manakah bermula Islam seseorang? Orang tanya gitu. Seseorang mati belum sempat lagi 40, nak tanam di mana? Kata soalan tu memang tak erti sangat. Tak erti bab Islam, tak erti bab iman.
Jadi Islam, iman Islam tiga ni dia tidak boleh cerah tanggal. Baru jadi orang beragama yang sebenar, tapi dia tidak berlaziman. Dia tidak berlaziman. Antara tiga rukun agama, tiga komponen agama. Kena faham apa dia agama, kena tiga komponen agama. Kemudian kena kenal syarat tuan agama. Kemudian kita kena tahu apakah agama yang Nabi bawa. Nabi ni 23 tahun ni daripada Mekah hijrah ke Madinah. Apa Nabi bawa? Ni bawa sembahyang saja ke? Puasa saja ke? Pada ni. Nabi bawa ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Nabi jadi pemerintah di Madinah Al-Munawwarah. Kalau setakat nak sembahyang saja, di Mekah boleh sembahyang. Kalau setakat nak puasa saja, di Mekah boleh puasa. Tapi Allah Ta'ala perintah Nabi hijrah ke Madinah, tegakkan pemerintahan Islam. Itu syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar kenal agama. Jangan kita faham agama yang sudah diselewengkan oleh penjajah. Agama semayang puasa saja. Itu bukan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pemerintahan itu kerja dunia. Itu bukan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi pemerintah. Nabi wafat, para sahabat radhiyallahu anhum bermusyawarah untuk melantik khalifah pengganti Nabi sebagai pemerintah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jenazah Nabi belum lagi dikebumikan. Yang menguruskan jenazah Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan beberapa sahabat yang lain menguruskan, memandikan jenazah Nabi. Sahabat besar yang lain bermusyawarah nak melantik khalifah. Kalau khalifah tu perkara pemerintahan, perkara dunia, tergamak sahabat. Tinggal jenazah Nabi nak lantik sebagai khalifah pemerintah. Dan itu kerja agama. Lepas tu memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu sudah memada dengan beberapa orang sahabat yang diketahui oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nak melantik khalifah ni perlu pada semua orang, sahabat berhimpun untuk melantik khalifah. Itu kerja agama yang besar. Tiba-tiba penjajah bawa mai tempat kita ni agama hanya sembahyang puasa. Pakai hak tu kita bukan orang beragama yang sebenar. Kena kenal syarat tuan agama, kena kenal perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menzahirkan betul-betul kita ni terima dan patuh di sembahyang kita. Di sembahyang kita patuh sungguh-sungguh. Di puasa kita patuh sungguh-sungguh. Makanan banyak hak kita sendiri. Tak ada kena mengena dengan orang. Tiba-tiba kita tunggu sampai ke maghrib, walaupun kita ni kalau kata Allah, kenaling tak kenaling? Kenaling dah kitanya. Tapi sabar. Sebab apa? Sabar. Tak makan, tak minum. Hak kita tu kan. Makanan hak kita, minuman hak kita, bukan milik orang. Kenapa? Kerana kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang pun, kita ada orang makan. Tak ada orang pun makannya tidak, minumnya tidak. Patuhnya. Kemudian kepatuhan kitanya, duit tak apa nak ada, sipang daripada muda pak tua. Sebab apa? Nak menunaikan haji. Tengok kepatuhan kita tu. Nak tawaf di Baitillah. Tawaf di Baitillah. Allah duduk di Baitillah ke? Tak. Lepas tu pusing cerita tu, kepatuhan. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Buat apa wukuf di Arafah? Tak ada buat apa-apa. Tapi itu rukun haji. Tak wukuf tak sah haji. Buat apa situ? Tunggu saya kata, kalau tunggu durian ada hasil juga. Kita wukuf di Arafah boleh apa? Dah kepatuhan kita. Itu perintah Allah. Buat je lah. Melontar. Walaupun dalam keadaan terkadang jadi sesak. Perintah Allah. Ni mana? Kepatuhan kita tu.
dalam bab ibadah kepatuhan kita sungguh-sungguh. Bab muamalah, munakahat, janayah sama telah lah kita patuh. Sebab situ kita boleh cerita kenapa ada hukum jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Kita boleh ceritalah kehidupan. Ada hukum bab munakahat, nikah, cerai, nafkah, iddah. Tu kita boleh cerita sebab dia. Kalau tak ada nikah cerai, jadi binatang lah. Boleh cerita tu. Bab janayah pula, nak menghukum orang jahat. Bunuh balah. Cedera balah. Baru selamat masyarakat. Baru selamat negara. Orang mencuri kena hukum, barulah orang tak berani mencuri. Tu kita boleh cerita sebab dia. Hak ibadah tadi kita nak cerita sebab apa? Semayang 5 kali. Dia cerita sebab apa semayang 5 kali. Kemudian rakaat pula tak sama. Ada 2, ada 4, ada 3. Kenapa subuh 2? Kerana mengantuk. Kenapa zuhur 4? Kerana siang hari dah gagah. Lepas tu maghrib pula jadi 3. Kenapa jadi 3? Kerana nak sebelah malam dah letih dah tu. Dan isyak kenapa 4? Sebab apa orang dah tanya? Sebab kepatuhan kita. Allah perintah gitu, gitulah yang kita buat. Tu orang semayang puasa ni orang yang menzahirkan kepatuhan. Dia kenal Allah sebagai syarik, dia kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terima bulat-bulat segala tetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang sujudlah dianya. Faham tak ni? Walah kejadian manusia tegak molek. Sebab itulah sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada makhluk kafir. Pada ni. Hak rokok kepada makhluk sampai tangga rokok, kalau nak membesarkan makhluk kafir. Faham tak? Dia ada rokok ni dia rendah sikit daripada sujud. Dia bicara dalam kitab berkaitan dengan rokok kepada makhluk. Ada pun tunduk inhina tu, tunduk tu makruh. Tunduk tu banyak-banyak tu. Biar awak ni sekarang ni kan. Sudahlah awak kita dah apa kan, awak tak salam sekarang ni kan. Dia hanggut kita dah apalah. Tapi inhina ni tunduk kepada manusia, makhluk ni kena cermat. Tangga mana yang kita dibenarkan? Sampai setakat mana? Lepas tu kita kan, orang dulu-dulu kan nak lalu ikut sebelah orang tua tu, dia tunduk. Tu tak boleh tu. Makruh seumpama tu. Dah kita nak minta laluan kan. Kita kan budak bersopan orang tua. Oyak dia nak lalu kat belakang mak cik ulur tangan. Tubuh kena tegak. Inhinat tunduk ni kita kena cermat. Faham tak ni? Bukan tak boleh tunduk, tapi kena cermat buat tunduk ni. Apa tak boleh tunduknya? Kita nak ambil barang, boleh tunduk ke tak? Boleh tunduk, bukan kata tak boleh tunduk. Kalau tak boleh tunduk, tak boleh ambil barang lah kitanya. Boleh tunduk. Tapi kita tunduk tu kenapa? Kerana kita nak memuliakan orang tua yang kita lalu sebelah belakang dia. Tu kena jaga tu. Ada ni. Sebab tunduk rokok kepada Allah Subhanahu wa taala sama telah sujud. Bila cerita tadinya, sujud ni menungging. Kejadian kita tegak molek. Faham tak? Makan kita molek. Binatang dia kejadian dia punggung dan kepala separah. Mukanya ke tanah. Time makannya muka dia rendah, makan ke bawah. Sambil-sambil dia makan, hak belakang keluar. Binatang, hak depan masuk, lepas tu hak belakang keluar. Tu kejadian binatang. Tapi kita sedar tak? Kita tanya semayang, macam mana kita Tuhan perintah pada kita. Sebab tu orang-orang tua kita ni kadang-kadang dia sukalah dia gambar orang sujud ni dia letak di dinding. Kenapa? Dia nak tunjuk tu kita. Tu kita. Orang ni gambar di dinding tu gambar ikut minat lah. Kalau minat bola, gambar orang bola. Kalau minat kereta, gambar kereta. Kalau minat motor, gambar motor. Ikut minat orang lah. Kalau jenis minat memancing, gambar ikan hak besar-besar hak dibulih tu. Kalau duduk dia buat gambar orang sujud. Sebab apa? Tu kita. Tu kita.
Jadi kita nak sombong kok mana? Kalau sujudnya sama. Kalau kita ni level lain, kita ni Tuhan perintah, sujud naik ke atas. Tak apa lah, kita boleh sombong. Tak orang lain Tuhan perintah sujud menungging. Kita ni level lain. Kita ni level lain sebab kita ni ada pakar, ada apa semua. Sujud kita dikecualikan daripada menungging, sujud kita boleh lenggok ke atas. Boleh sombong. Siapa sekalipun orang tu, wak imam raja paling besar atas dunia ni sekalipun, sujudnya menungging macam orang lain. Ke raja sujud kan dia? Sama je. Ada sama je lah kita ni. Tak ada nak sombong-sombong lah. Ni semayang pun duduk keling orang sebelah lagi. Siapa ni? Orang tengah semayang tu boleh gong lagi, boleh sombong lagi, tak tahu. Padahal nanti disujud sama dengan orang sebelah dia je. Ya kan? Mu tak kenal ni sejadah ni, tuan dia siapa ni? Siapa tuan dia? Dia berada di mana? Dia berada di masjid. Apa makna masjid? Tempat sujud. Dia panggil masjid tempat sujud, tak panggil tempat rokok. Masjid tempat sujud. Siapa panggil tempat sujud? Sebab sujudlah rukun yang paling tazallul, rukun yang paling menghina diri. Berarti dia panggil masjid. Jadi kita berada di masjid, tapi mu kenal tak siapa tuang sejadah ni? Jangan main ni mok dating ni. Ni cerita mok dating lah, biasa kalau sejadah ni. Sekarang ni sejadah belaka dah, sejadah belaka. Kalau dulu lelaki tak ada sejadah, orang perempuan yang ada sejadah. Ni sejadah mok dating. Jangan duduk ambil tempat dia ni. Oh hebat. Tak boleh rapat-rapat mayang. Kena renggang-renggang sebab apa? Ni mok dating. Kalau rapat-rapat sudah semayang, panah dia kata, panah. Dia pakat tangan lapuk gelang penuh, nak tunjuk gelang. Semayang pesen ni. Di mana? Di masjid tempat sujud. Sujud mak dating tu macam mana? Sama je, menungging belaka. Kita ni jadi sujud ni kurang sikit tazallul kita rasa kerana kita banyak sangat Allah. Orang terdahulu sujud betul-betul atas bumi. Kita sekarang ni sujud tak ada dah, bukan tempat pijak. Tempat sujud pula comel. Kita Allah pula dengar kita syukur sakat. Orang tak boleh pijak tu, orang kita dah Allah dia dah boleh pijak. Kalau cucu nak pijak kena ketat. Kalau cucu nak pijak. Sebab apa? Ini. Padahal kita sujud sepatutnya tempat pijak. Barulah kita tazallul hina diri sungguh. Tapi tak kerana tu pun memang kena kelakuan sujud tu kelakuan menghina diri. Kita akan insaf diri. Kalau kita tadabbur bukan hanya bacaan, bahkan perbuatan kita dalam sujud, tak adalah sombong kitanya, sebab sama saja diperintah, akhirnya kita menungging. Dan mana kita ni asalnya daripada kejadian bentukan yang paling elok sekali di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila Tuhan perintah sujud, kita pun sujud nak menzahirkan kepatuhan kita kepada Allah. Walaupun Allah telah jadikan kita ni sebaik-baik kejadian, kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Binatang, walaupun kejadian yang tersebut macam tadi, binatang dia tidak masuk neraka. Binatang tidak masuk neraka. Orang yang masuk neraka lebih hina daripada anjing dan babi. Sebab anjing dan babi tidak masuk neraka. Anjing dan babi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Tuhan jadikan kita ni sebaik-baik kejadian, tapi kita kena ingat baiklah. Yang sebaik-baik kejadian, besar tanggungjawab tugas dia mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan segala manusia di dalam yang terlebih elok pendirian. Mana pendirian ni bangunan dan bentukan kejadian pada zahir dan pada batin. Yang mana Imam Ghazali ni iqtibas daripada ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tu iqtibas dia panggil. Iqtibas ni tirulah. Tiru tu panggil iqtibas. Bukan ayat Quran Imam Ghazali ni, tapi nampak tiru seperti hak Quran kata laqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Ini sambungan lagi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan manusia, Allah yang tidak menjadikan jin dan manusia melainkan kerana ibadah akan dia, akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.